Rentasan berita edisi 658 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Jangan sampai Makcik Kiah merajuk, kata Tamrin. Tips gelak manja Doraemon meremehkan peranan wanita. Tidak ada Saidina Ali dan tidak ada Muawiyah dalam Bersatu. Akademi Perubatan nasihat jangan anjur bazar Ramadan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tamrin Tun Ghafar yang begitu vokal dengan kritikannya kini menunjukkan cerapan penanya ke arah persona bergelar Makcik Kiah yang kini trending namanya di bibir rakyat jelata. Menarik untuk dikongsi coretan beliau pada kali ini kerana ia dikaitkan dengan janji bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kepada peneroka berhubung rancangan Felda Global Ventures atau FGV, anak syarikat Felda mengampungkan sahamnya. Umum masih ingat Najib memaki mereka yang memberontak tidak setuju sebagai haram jadah. Tapi kita tetap cekal hati. Kita teruskan juga Felda Global Ventures disenaraikan. Kerana kita tahu inilah untuk kebaikan haram jadah mereka tu. Jangan terima kebaikan daripada penyelenggaraan ini. FGV disenaraikan di Bursa Malaysia pada 28 Jun 2012. Pada masa itu, harga pasaran FGV adalah sebanyak RM4.45. Najib dikatakan berjanji setiap peneroka Felda akan jadi kaya dan ada yang bakal jadi jutawan. Kini peneroka menangis kerana terbeban dengan hutang apabila saham FGV sudah tidak ada nilai langsung. Nama Makcik Kiah menjadi popular setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej rancangan ekonomi yang berjumlah RM250 bilion. Ini bukan sahaja membuktikan komitmen Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin bagi membantu rakyat yang susah akibat penularan wabak penyakit coronavirus atau COVID-19, tetapi yang tidak kurang penting, ia juga membuktikan kepada dunia Malaysia masih mempunyai kedudukan keuangan atau simpanan yang begitu besar dan kukuh yang boleh dibelanjakan bila-bila masa dan tanpa perlu mendapat kelulusan Parlimen terlebih dahulu, sindir Tamrin. Secara sinis, beliau menempelak para pengampu yang belum apa-apa sudah mengucap kesyukuran. Ahli-ahli akademik dan hampir kesemua akhbar termasuk yang berbahasa Cina dan Tamil menzahirkan kegembiraan mereka di muka hadapan dengan segala pujian. Apa tidaknya, dalam usaha dan suasana ekonomi di mana dapur mula tak berasap, hampir majoriti rakyat akan mendapat sekurang-kurangnya RM4,000 seorang. Rakyat tersenyum lebar seolah-olah bermimpi berada di taman bunga. Tidak ketinggalan ada juga yang mengatakan Muhyiddin Yassin the best Prime Minister since Merdeka atau Perdana Menteri yang terhebat sejak merdeka, katanya. Beliau juga merujuk kepada tulisan bekas Ketua Pengarang Kumpulan NSTP, Datuk A. Kadir Jassin yang membuat analisis bahawa jumlah sebenar yang Makcik Kiah akan dapat hanya sekadar RM800 sahaja, bukan RM4,000 seperti yang diumumkan oleh Muhyiddin. Analisis Kadir itu disahkan oleh Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz semasa ditemu ramah di stesen TV baru-baru ini. Tiba-tiba rakyat seolah-olah tertipu kerana pembayaran pertama akan dibuat pada hujung bulan April sedangkan puasa bermula pada 24 April. Pembayaran kedua pula pada bulan Mei berkemungkinan besar selepas Hari Raya. Jika kerajaan begitu yakin mempunyai dana yang cukup, mengapa perlu pembayaran dicadangkan diberi secara berperingkat-peringkat? Betulkah kerajaan mempunyai sumber keuangan sebanyak itu, iaitu RM250 bilion, sedangkan Petronas yang menjadi penyumbang utama ekonomi negara kini berada dalam keadaan amat kritikal? Soal beliau. Tamrin berkata sumber keuangan negara terjejas teruk susulan penutupan kilang-kilang dan kelembapan industri pelancongan.
Apakah Makcik Kiah akan dapat RM4,000 atau hanya RM800 seperti yang disahkan oleh Tengku Zafrul? Jika Muhyiddin masih mempertahankan angka yang disebut iaitu RM4,000, maka ini bermakna Zafrul tidak sepintar yang digambarkan. Justru beliau mesti dipecat serta-merta dari Kabinet. Jika Muhyiddin pusing atau buat U-turn, ini bermakna beliau seorang Perdana Menteri yang telah menipu rakyat. Maka secara gentleman atau anak jantan, beliau harus meletakkan jawatan yang disandangnya kini. Tegas Tamrin. Beliau juga mengingatkan bahawa kerajaan harus membayar segala hutang negara termasuk 1MDB selain daripada gaji kaki tangan awam yang berjumlah hampir 1.2 juta orang serta bayaran pencen untuk pesara. Itulah akibatnya apabila yang kalah jadi kerajaan, yang menang jadi pembangkang. Jangan sampai Makcik Kiah merajuk kerana akibatnya akan diterjemahkan pada pilihan raya umum ke-15 nanti, ujarnya. Apa yang kita nak harapkan daripada kerajaan pintu belakang dan tebuk atap? Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akhirnya menarik balik poster mengenai apa yang disebut sebagai tips untuk mengelakkan pergaduhan bersama pasangan sepanjang tempoh lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kami mengambil maklum respon banyak pihak berhubung beberapa tips untuk wanita semasa berada dalam tempoh PKP melalui poster-poster yang telah disiarkan di media sosial kami. Pendekatan yang digunakan adalah untuk berkongsi kaedah dan amalan untuk mengekalkan hubungan yang positif dalam keluarga dan ketika menjalani fasa bekerja dari rumah. Pihak kami menghebahkan tips harian dan mesej positif dalam media sosial dengan kempen #Wanita Cegah COVID-19 merangkumi pelbagai tema dengan matlamat untuk berkongsi maklumat kepada golongan wanita. Pihak kami memohon maaf sekiranya beberapa tips yang dikongsikan tidak bersesuaian dan menyentuh sensitiviti golongan tertentu serta akan lebih berhati-hati pada masa akan datang, kata kenyataan itu. Poster itu mengesyorkan jika melihat pasangan melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kehendak kita, elakkan dari berleter. Gunakan perkataan humorous seperti cara sidai baju macam "Nilah sayangku, tidur nada Doraemon" dan diikuti dengan gelak manja. Poster tersebut telah mendapat kecaman dan sindiran pelbagai pihak yang melihatnya langsung tidak membina, sebaliknya meremehkan peranan wanita dalam keluarga dan masyarakat. Antara yang mengecam tindakan kementerian tersebut ialah mantan pegawai tugas-tugas khas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Hannah Yeoh. Miswari Ramli dalam tulisannya berkata wanita bukan hamba lelaki, isteri bukan hamba suami. Mereka adalah pasangan hidup buat satu sama lain. Seperti mana seorang suami, isteri adalah pasangannya. Begitu jugalah isteri, suamilah pasangannya. Sebagai pasangan, mereka bukan berfungsi bersendirian. Mereka beriringan berjalan. Mereka berfungsi mengurus rumah tangga dan anak-anak bersama. Sambil membandingkannya dengan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan timbalannya Hannah Yeoh, beliau berkata, semasa mengemudi kementerian tersebut, mereka mahu memasarkan cita-cita luhur ini. Suami wajar menjadi penyumbang dan memainkan peranan membangun dan mengurus rumah tangga secara bersama. Oleh sebab inilah pada masa itu, tiada istilah wanita perlu bertata hias, bersolek atau berpakaian kemas untuk apa tujuan sekalipun. Tidak ada, tegasnya. Menurut beliau, kementerian ketika itu mahu wanita diangkat dengan bakat dan kemampuan mereka menjadi diri sendiri di mana-mana pun. Dalam apa jua keadaan sekalipun, menjadi cantik, bersolek atau tanpa solekan. Manakala suami bukan lagi pegang watak raja yang hanya duduk bersemayam mengarah itu ini. Begitu, begini. Beliau tidak setuju dengan bahasa yang dikatakan tips itu dan melihatnya sebagai aneh. Kita tidak boleh bersetuju dengan istilah jika pasangan tidak membantu atau sesuatu yang bercanggah dengan kehendak kita. Kemudian memberi gambaran isteri akan menyindir atau berleter jika semua itu berlaku. Aneh sungguh jika ini tanggapan yang mahu mereka bina semasa membangun wanita dan keluarga dalam kementerian ini, ujarnya. Kata Miswari, suami tidak perlu disogok dengan suara Doraemon yang merayu dibantu. Suami dan lelaki perlu dididik untuk menolong tanpa perlu pekik melolong meminta bantuan. Beliau kesal dengan tahap idea dan nilai yang cuba dicorakkan oleh kementerian berkenaan. Tetapi isunya bukan suara kartun yang mahu dijadikan jenaka. Isu asasnya ialah apabila sampai ke tahap itu, idea yang mahu disumbat kepada seorang isteri sedih.
Saya khawatir jika inilah bayangan institusi keluarga yang mahu dicorakkan oleh Menteri KPWKM Datuk Seri Rina Harun dan timbalannya Siti Zalah Yusof pada masa depan, kita sedang kembali ke belakang. Ya, mereka sedang membawa kita ke belakang. Masa depan negara di mana wanita dinilai atas kelayakan, kemampuan dan kebijaksanaan mereka akan hilang. Apakah mereka mahu mengembalikan kedudukan isteri di dapur dan hanya menghias diri untuk memuaskan hati dan selera suami sahaja? Begitulah situasinya apabila menteri dilantik mengikut pintu belakang, bukan atas dasar kewibawaan mahupun kebijaksanaan. Nampaknya penggunaan nama-nama sahabat Nabi untuk menjustifikasi tindakan telah menular kepada Bersatu. Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal ketika menyatakan mengapa beliau menentang Syed Saddiq Syed Abdul Rahman untuk berebut jawatan Ketua Pemuda Bersatu menggunakan analogi Saidina Ali melawan Muawiyah. Beliau menulisnya dalam bahasa Inggeris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Datuk A. Kadir Jasin seperti berikut. Tunggu sehingga saya menjelajah negara untuk berkempen bagi jawatan Ketua Armada. Saya akan beri penjelasan. Saya tidak mengkhianati Saddiq atau Tun. Perbezaan politik kita dalam Bersatu adalah umpama Saidina Ali melawan Muawiyah. Mereka yang memanggil orang lain pengkhianat adalah melampau seperti Khawarij. Menurut Kadir, langkah Sheraton membezakan kedua watak Syed Saddiq dan Wan Faisal. Saddiq memilih untuk menongkar arus kerana berpegang kepada prinsip perjuangan dan menghormati mandat yang diberikan oleh rakyat jelata dalam pilihan raya umum 2018. Faisal pula memilih untuk mengambil laluan laju bagi mengisi cita-cita politiknya yang sangat tinggi melalui persekongkolan dengan konspirasi langkah Sheraton, kata Kadir. Menurut Kadir, tidak ada Saidina Ali, tidak ada Muawiyah dan tidak ada Khawarij dalam keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu pada 23 Februari untuk keluar Pakatan Harapan. Itu hanya cerita budak cerdik yang belum pandai politik, tetapi cuba mengaburi mata khalayak dengan cerita-cerita kayangan yang dipelajarinya di kuliah-kuliah universiti yang tidak ada makna dalam tendang terajang politik yang sedang dia dan faksionnya dalam Bersatu sedang mainkan. Yang ada adalah kegilaan kepada kuasa dan pengkhianatan terhadap mandat rakyat jelata dalam pilihan raya umum 9 Mei 2018. Sebagai ahli MPT Bersatu, Kadir mengaku hadir pada mesyuarat tersebut. Saddiq menyokong Tun Dr. Mahathir, sementara Faisal menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mantranya adalah kalau Bersatu tidak keluar Pakatan Harapan, ia akan kalah dalam pilihan raya umum akan datang. Untuk itu, kata Muhyiddin dengan disokong kuat oleh para pengikutnya, kita wajib keluar hari ini juga, ujar Kadir. Kadir berkata sorak-sorai berebut pembesar suara dan menghentak meja menenggelamkan rayuan Tun Dr. Mahathir agar beliau tidak ditekan dan dipaksa untuk mengorbankan prinsip dan memungkiri janji. Yang tinggal menyokong beliau boleh dikira dengan jari tangan sahaja. Sebagai seorang Demokrat, Tun Dr. Mahathir secara terbuka mengaku bahawa beliau tidak lagi mempunyai suara terbanyak dalam MPT. Kata Kadir, permintaan Tun Dr. Mahathir sedikit masa untuk berfikir tidak dihiraukan. Malam itu juga langkah Sheraton dilaksanakan. Demikianlah buruknya layanan yang mereka berikan kepada orang tua yang memimpin mereka bagi mengalahkan kerajaan kleptokrasi Barisan Nasional dan menaikkan mereka menjadi menteri, timbalan menteri dan pelbagai lantikan lagi. Maaf kalau saya katakan dengan rasa kecewa dan duka cita bahawa Faisal kini muncul sebagai simbol kepada hipokrasi, ketamakan kuasa dan pengkhianatan terhadap keunggulan, prinsip dan perjuangan yang melahirkan Bersatu, tegas Kadir. Begitulah kononnya apabila ingin dilihat Islamik tetapi tidak disertai dengan akhlak Islam. Habis nama-nama sahabat Nabi digunakan sebagai analogi tanpa rasa malu dan segan. Jom Channel ingin berkongsi pantun nasihat nenek moyang. Pergi memburu di padang data, dapat rusa belang kaki. Kalau berguru, kepalang ajar. Ibarat bunga, kembang tak jadi. Akademi Perubatan Malaysia berkata penganjuran Bazar Ramadan akan menyebabkan gelombang ketiga COVID-19 kerana ia membawa kepada permulaan pelonggaran penjarakan sosial.
Dalam satu kenyataan, badan yang terdiri daripada 11 kolej perubatan itu berkata mereka tidak setuju dengan langkah meneruskan Bazar Ramadan tahun ini walaupun terdapat tindakan diambil untuk mengelakkan kesesakan. Semalam, Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata Bazar Ramadan di Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan lain akan diteruskan. Bagaimanapun ia dijalankan dengan pengurusan dan peraturan yang lebih baik berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan. Menurut akademi itu lagi, penjarakan sosial yang mencukupi akan menjadi hampir mustahil untuk dicapai memandangkan populariti dan kesesakan di Bazar Ramadan. Hubungan rapat tidak dapat dielakkan berlaku di kawasan tempat letak kereta, jalan mati dan antara pelanggan dengan penjual. Pelonggaran sosial yang lebih awal berpotensi membawa kepada gelombang ketiga jangkitan. Kata kenyataan itu yang dipetik Free Malaysia Today. Kenyataan itu merujuk kepada kenaikan 3 kali ganda dalam kes baharu jangkitan COVID-19 yang berterusan dalam masyarakat disebabkan rangkaian penghantaran jangkitan yang tidak diketahui sebagai alasannya. Gelombang ketiga akan menjadi satu kemunduran kepada usaha sebelum ini sejak penguatkuasaan PKP pada 18 Mac 2020. Akademi tersebut meminta alternatif kepada Bazar Ramadan seperti menjual barangan atas talian dengan bantuan perkhidmatan penghantaran untuk mengurangkan risiko jangkitan dan kesan ekonomi kepada peniaga kecil. Peperangan memerangi COVID-19 masih jauh dari pengakhiran dan kita perlu bertahan agar dapat menikmati lebih banyak Ramadan akan datang. Kalah dalam perang ini bukan pilihan, kata kenyataan itu. Terkini, Kementerian Wilayah Persekutuan berkata pihaknya belum memuktamadkan keputusan sama ada Bazar Ramadan akan dianjurkan atau sebaliknya. Tarikh Ramadan pertama dijangka jatuh pada 23 April. Namun, Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa pada 18 Mac lalu hanya akan berakhir pada 14 April. Bazar tersebut jika diadakan hanya 9 hari selepas berakhirnya PKP. Sudah jatuh ditimpa tangga. Begitulah nasib peniaga-peniaga kecil yang bergantung kepada jualan di Bazar Ramadan untuk meraih keuntungan berlipat ganda. Semoga kita bersabar di atas ujian maha besar dari Allah ini. Sementara itu, patuhilah perintah PKP agar kita dapat mencantas penularan wabak COVID-19 ini dan kehidupan kita kembali pulih. Anwar Musa tak payah tuduh mana-mana pihak mempolitikkan isu Bazar Ramadan ini. Jangan tabur garam pada luka. Cukuplah rakyat yang mengundi pihak yang menang pada pilihan raya umum ke-14 lalu meluat dengan menteri dan timbalan menteri kerajaan pintu belakang yang kini hilang dari radar. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih atas perhatian yang anda berikan. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.